Assalamualaikum semua, salam sejahtera, kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Okey, baiklah, untuk video kali ini pula Cikgu akan berkongsi tentang subtopik 1.4 daripada bab daya dan gerakan 2. Okey, topik itu ialah kekenyalan, elasticity. Okey, jadi kita lihat dulu maksud kepada kekenyalan. Okey, sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okay, jadi secara umumnya kekenyalan ni dia adalah sifat semula jadi bahan. Okay, maksudnya bahan kenyal yang mempunyai sifat di mana sifat tu dia boleh kembali, kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okay, kamu dah pernah belajar dah bahan kenyal ni dalam subjek sains. Okay, sekolah rendah ada, sekolah menengah ada. Tingkatan 3 kan. Okey, jadi maksudnya bahan kenyal ni adalah bila kita kenakan suatu daya, bahan kenyal tu akan berubah bentuk. Kemudian bila kita lepaskan daya tu, bentuk dia akan kembali kepada bentuk asal. Okey, boleh. Contoh yang paling mudah adalah bahan kenyal spring. Okey, maksudnya bila kita tarik spring tu akan meregang, akan memanjang. Jadi bila kita lepaskan daya pada spring tu, daya tu akan kembali kepada panjang dan bentuk asalnya, saiz asalnya. Itu maksudnya spring tu adalah kumpulan dia dalam bahan kenyal. Okay. Kalau bahan bukan kenyal, contohnya seperti plastisin ataupun tanah liat. Okay. Kalau kita lihat tanah liat ni, bila kita tekan dia, kita kenakan daya, tanah liat ataupun plastisin tu akan berubah bentuk. Tapi bila kita lepaskan daya, dia tak kembali kepada bentuk asal. Jadi maksudnya plastisin ni ataupun tanah liat bukan bahan kenyal. Okey, jadi boleh faham beza antara bahan kenyal dengan bukan kenyal. Okey, itu maksud kekenyalan. Okey, kita lihat contoh yang melibatkan konsep kekenyalan. Okey, yang pertama ni kalau kita lihat getah lastik. Okey, maksudnya bila kita tarik ke belakang, getah tu akan meregang dan kita lepaskan, getah tu akan kembali kepada saiz asalnya ataupun panjang asalnya. Ini maksudnya getah ni adalah bahan kenyal lah. Okey, ni getah yang ada pada sini. Okey, yang kedua ni spring. Okey, bila kita gantung satu beban, spring ni akan meregang disebabkan ada beban tu ada berat dia. Beban tu akan menarik spring tu akan meregang. Dan bila kita lepaskan kita alihkan beban ni, spring ni akan kembali kepada panjang asal. Okey. Yang ketiga trampolin. Okay, cikgu rasa mungkin ada antara kita pernah main trampolin ni kan. Bila kita lompat atas trampolin tu, dekat keliling trampolin ni ada spring ada spring yang memegang dia punya canvas kat tengah tu kan. Jadi spring itulah yang kenyal bila kita melompat, spring tu akan meregang dan kamu lompat ke atas, spring tu akan kembali balik kepada panjang asal. Okey, gambar yang keempat adalah anak panah dan busur dia arrow dengan dia punya yang inilah bow B-O-W. Okay, so jadi tali busur ni dan juga pemegang busur tu ataupun kita panggil inilah bow tu adalah bahan kenyal. Okay, jadi bila kita tarik, dia akan meregang, kita lepaskan, dia akan kembali kepada panjang asal. Okay, dan gambar terakhir ni, ini adalah absorber. Okay, ataupun spring mampatan dalam kenderaan, dalam motosikal ada, dalam kereta, lori semua ada spring ni. Okey, itu adalah bahan-bahan kenyal. Okey, sekarang bila kita belajar tentang kekenyalan ni, kita kena lihat kepada hukum Hooke. Hukum Hooke, H-O-O-K-E. Okey, Hooke ni daripada nama tokoh fizik lah, Robert Hooke. Okey. So hukum Hooke ni pula dia menyerangkan tentang konsep kekenyalan tadi tu. Okay, di mana kita lihat dulu pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus. Berkadar terus dengan daya. Pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal spring itu. So jadi kalau dalam bentuk persamaan kita boleh tulis untuk hukum Hooke ni adalah pemanjangan spring, simbol yang digunakan adalah X. Jadi X berkadar terus dengan daya. Okey, maksudnya kat sini, semakin banyak daya yang kita kenakan pada spring tu, pemanjangan dia akan bertambah. Okey, makin banyak daya kita kenakan pada spring, pemanjangan spring akan bertambah.
Dan sebaliknya, bila kita kurangkan daya pada spring tu, pemanjangan dia akan berkurang. Itu nama dia berkadar terus. Okey, kamu dah ada belajar dalam matematik subjek ubahan. Okey, topik ubahan. Jadi F bertambah, X bertambah. Okey, ataupun kita boleh tukar tempat. Kita boleh tulis F berkadar terus dengan X. Sama je lah. Maksudnya, bila kita kenakan daya pada spring, pemanjangan pun akan bertambah. Okay, kita tukar tempat tak ada masalah. Okay. Kemudian tanda berkadar ni kita tukar kepada sama dengan, dia akan jadi F sama dengan KX. Okay, mana datang K ni? K ni datang daripada ubahan dia. Maksudnya bila kita ubah daripada tanda berkadar kepada tanda sama dengan, kita kena letak satu pemalar. Pemalar yang biasa orang pakai adalah simbol dia adalah K. Okay. Jadi F sama dengan KX. Okay, jadi bila kita sebut tentang pemalar, maksudnya K ni nilai dia tak boleh berubah. Okay. Untuk setiap spring yang kita gunakan, dia mempunyai nilai K yang tersendiri. Okay. Jadi bila kata K ni, maksudnya nilai dia tak berubah lah. Okay. Jadi maksudnya yang berubah adalah F dengan X. Okay. Sebab tu F dengan X kita boleh panggil pemboleh ubah. Maksudnya nilai F dengan K, daya dan pemanjangan ni boleh naik turun, boleh berubah-ubah lah. Di mana nilai K ni tak boleh berubah. Jadi kalau kita nak dapatkan nilai K, kita boleh jadikan K sebagai perkara rumus. Jadi K sama dengan F per X. Okay, boleh kat sini? Okay, jadi K kita dah tahu dah. Okay, untuk F, dia adalah daya. Okay, yang inilah F daya, force. Manakala X ni adalah pemanjangan. K ni kita panggil sebagai pemalar spring. Okay, K ni kita tulis sebagai pemalar spring. Okay, ataupun nilai kekerasan sesuatu spring tu. Makin besar nilai K tu, makin keras spring tu. Okay, boleh setakat ni. Okay, itu untuk hukum Hooke. Okay, sekarang kita nak lihat pula pemanjangan dan juga pemampatan dalam sesuatu spring. Okey. So kita lihat dulu untuk pemanjangan. Okey, jadi untuk pemanjangan ni kita lihat, okey. So gambar yang belah kiri ni adalah spring ni yang tidak digantung dengan sebarang daya. So bila kita tak letak sebarang daya, so ini adalah panjang asal spring tu. Okey, maksudnya daripada atas sampai bawah ni, ini adalah panjang asal spring. Kita boleh tulis sebagai L0, okay, ataupun L0, panjang asal. Kemudian bila kita gantungkan dengan satu beban, okay, katakanlah beban tu kita simbolkan sebagai F. Jadi daripada panjang asal L0 ni, dia ada pertambahan panjang kat sini. Okay, maksudnya yang menambah tu, panjang yang bertambah tu kita akan lihat sebagai X tadi. Okay, yang kita belajar dekat hukum Hooke tadi. Okay, jadi makin besar nilai F yang kita gantung, makin besar nilai X, okay, yang akan memanjang. Okay, boleh. Jadi kat sini kamu kena bezakan lah pemanjangan dan juga panjang akhir. Panjang akhir maksudnya yang ni lah, L0 tambah dengan X. Okay, jadi kena ingat yang ada dalam hukum Hooke tu adalah X tu, pertambahan panjang. Okay, sama juga dengan konsep mampatan. Mampatan spring pun kita gunakan simbol dia adalah X juga. Okay, so yang belah kiri ni panjang asal spring. Okay, panjang spring tanpa ada beban L0. So bila kita letak satu beban dekat atas spring tu akan termampat, akan berlaku compression, mampatan pada spring tu. Jadi pengurangan panjang tu, okay, yang ni panjang akhir dia, LF ni lebih kepada final length, panjang akhir. L0 ni panjang asal, original length. Okay, jadi kita nak kira pemampatan tu adalah panjang asal tolak panjang akhir lah. Okay, kita dapat pemampatan. Okay, dalam kes pemampatan pun sama juga. Makin bertambah beban yang kita gunakan, makin bertambah pemampatan. Okay, boleh. Itu adalah hukum Hooke. Okay, jadi kamu ingat definisi hukum Hooke. Okay, pemalar spring adalah daya bahagi pemanjangan. Okay. Alright, so sekarang kita lihat pula graf yang ada dalam hukum Hooke. Okey, kalau kita lihat kat sini, daripada definisi tadi, kita dapat tahu bahawa pemanjangan spring iaitu X, okay, adalah berkadar terus dengan
daya yang dikenakan sehingga tidak melebihi had kenyal. Okey. Had kenyal tu nanti cikgu akan terangkan dekat bahagian bawah ni, had kenyal. Okey, baik. So, bila kita lihat dekat graf ni, kita dapati bahawa makin bertambah nilai X, nilai F pun makin bertambah. Okey. Jadi daripada definisi hukum Hooke tu tentang berkadar terus, jadi kita dapat graf ni adalah graf berkadar terus juga. Di mana graf hukum Hooke ni dia mesti bermula daripada asalan 0,0 dan garis dia yang terbentuk adalah garis lurus. Okey, tak boleh garis melengkung. Okey, dia mesti garis lurus. Okey, jadi bila kita dapat bentuk graf macam biasa, kita boleh cari kecerunan. Okey. Jadi dekat sini dah bagi tahu dah kecerunan graf hukum Hooke, kita akan dapat pemalar daya spring ataupun pemalar spring saja. Okey, dengan simbolnya adalah K. Jadi secara matematik ni kita belajar bila garis lurus, okey, bila garis lurus kecerunan yang kita dapat adalah nilai yang tetap, nilai yang tak berubah. Jadi maksudnya kat sini di sepanjang garis lurus graf ni nilai K, nilai pemalar spring tu tidak berubah. Dia adalah tetap. Okey, boleh. So, ini maklumat yang pertama yang kamu kena tahulah. Okey, dalam graf hukum Hooke iaitu kecerunan graf dapat pemalar spring, okey, ataupun dapat nilai K. Okey, pemalar spring ataupun dapat nilai K. F dengan X ni adalah pemboleh ubah. Okey, F adalah daya, X pemanjangan, K pemalar spring. Sebab tu nama dia pemalar, dia tak berubah. Okey. Maklumat yang kedua adalah luas di bawah graf. Yang inilah. Kalau kita lihat graf kita adalah graf berkadar terus. Jadi luas bawah graf dia akan terbentuklah bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, yang warna hijau ni, segitiga bersudut tegak. Di mana luas segitiga ni adalah mewakili tenaga keupayaan kenyal spring. Okey, yang ni kamu kena ingat balik tentang tenaga-tenaga yang ada dalam fizik ataupun dalam sains. Okay? Kita pernah belajar tenaga keupayaan graviti, tenaga kinetik. So yang ni adalah tenaga keupayaan kenyal. Okay? Tenaga keupayaan kenyal ni sama dia berada pada semua objek yang kenyal. Okay? Dalam spring, okay? Dalam span ataupun dalam kita tekan satu mana-mana sahaja bahan kenyal. Okay? Akan ada tenaga keupayaan kenyal. Okay? Dalam anak panah tadi tu. Okay. Jadi maklumat yang kedua inilah luas di bawah graf akan mewakili tenaga keupayaan kenyal spring. Okey, makin besar luas di bawah graf itu, makin besarlah nilai tenaga keupayaan kenyal yang ada dalam spring itu. Okey, boleh. So dalam graf hukum Hooke ada dua maklumat. Kecerunan, kita akan dapat pemalar spring. Luas di bawah graf akan dapat tenaga keupayaan kenyal. Okey. So untuk kita keluarkan tenaga keupayaan kenyal ni, okey, kita boleh kirakan, okey. Biasanya kita akan gunakan simbol tenaga keupayaan kenyal ni adalah E. EE ni maksudnya elastic potential energy. Okey, jadi kalau kita lihat pada bentuk ni, okey, kita dapati bahawa bentuk dia adalah segitiga, jadi 1/2, okey, 1/2 darab tinggi darab lebar, di mana yang inilah. Ini kita boleh ambil, so ini adalah kita boleh labelkan sebagai F, ini kita boleh labelkan sebagai X. Jadi tinggi dia adalah F, lebar dia adalah X. Jadi kita boleh dapatkan 1/2 darab dengan F darab dengan X. Okay? 1/2 sebab segitiga, F dengan X ni sebab panjang dan lebar. Okay. Kemudian kita boleh buat lagi satu, keluarkan lagi satu formula tenaga keupayaan kenyal dengan kita masukkan hukum Hooke ke dalam F ni. Okay, kita dah belajar tadi dah dekat sini. Okay. Hukum Hooke tu adalah F sama dengan Kx. Okay, F sama dengan Kx. Dan kita masukkan Kx tu ke dalam F ni. Jadi kita akan dapat 1/2 darab dengan Kx darab dengan X. Okay, jadi kalau kita kembangkan, kita akan dapat 1/2 Kx kuasa 2. So dekat sini kita boleh gunakan dua formula daripada tenaga keupayaan kenyal. Okay, iaitu yang ni lah. Okay, 1/2 Fx dan 1/2 Kx kuasa 2. So kamu boleh guna mana-mana satu daripada dua formula ni bergantung kepada maklumat soalan yang kamu dapat nanti. Okay, ada boleh guna 1/2 Fx atau boleh guna 1/2 Kx kuasa 2. Kan, K ni nilai pemalar,
F ni adalah nilai daya tu. Okey, boleh. Kemudian satu benda yang penting lagi adalah bila kamu masukkan nilai Fx ni, pastikan F tu dalam unit Newton dan X tu dalam unit meter. Okey, biasa soalan akan bagi X ni dalam sentimeter. Jadi kamu kena tukar dulu ke dalam meter baru boleh masukkan dalam formula. Sebabnya adalah tenaga kubuan kenyal ni unit dia dalam joule. Jadi semua dalam formula ni mesti menggunakan unit SI. Okey, force dalam Newton, pemanjangan dalam meter. Okay. Right. So untuk kecerunan pula macam biasalah, kita boleh kira kecerunan. Nilai K ni kita boleh dapat dengan kita ambil nilai F, kita bahagi dengan nilai X. Yang biasalah macam kita kira macam matematik kan, nak guna Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 pun boleh juga. Okay. Ataupun nak senang kita ambil tinggi ni lah. Tinggi iaitu F bahagi dengan lebar dalam X. Dia pastikan F bahagi X, tak boleh X bahagi F, salah lah. Dia mesti daya bahagi dengan pemanjangan. Okey. Kalau kita lihat unit kepada K, okey, unit dia F dalam Newton, okey. X ni dalam meter. Okey, jadi unit yang kita biasa pakai adalah Newton per meter. Okey, maksudnya Newton per meter ataupun kadang-kadang boleh juga guna Newton per sentimeter. Cuma kalau unit SI dia adalah Newton per meter. Okey, boleh. Itu tentang unit. So, benda ni kamu akan lebih nampak nanti bila kamu buat latihan dalam pengiraan. So, untuk video ni, cikgu cuma terangkan dulu formula ataupun konsep je saja. Okey, seterusnya kita lihat pada graf dekat sebelah kanan ni. Okey. Jadi dekat sini, contoh yang dibagi adalah dalam satu graf F melawan X, graf hukum Hooke, kita lukis dua graf ataupun dua spring yang berbeza. Satu spring keras, satu spring lembut. Okey, kita relatekan apa yang kita belajar tadi, di mana kecerunan, kecerunan kecerunan graf mewakili pemalar spring. Okey, kalau kita lihat spring yang keras, okey, spring keras ni mempunyai kecerunan yang besar. Okay, kalau kita lihat pada graf ni kan, spring keras dengan graf spring lembut. Spring keras ni mempunyai kecerunan yang lebih besar. Itu menunjukkan bahawa makin besar kecerunan graf, makin besar nilai pemalar spring. Okay. Jadi kita boleh tengok dekat sini. Okay. Untuk 1 meter. Okay, maksudnya untuk kita regangkan spring keras ni sebanyak 1 meter, kita perlukan daya 75 Newton. Okay, maksudnya daripada panjang, katakanlah panjang spring asal tu adalah, panjang spring asal ni katakanlah 2 meter. Okay, 2 meter. Jadi kita nak tarik dia sehingga pertambahan 1 meter. Maksudnya daripada 2 meter ni, kita nak tarik dia ataupun kita nak gantung beban sehingga jadi 3 meter. Okay, kita kena jadi 3 meter. So, daripada atas sampai bawah ni adalah 3 meter. Jadi, maksudnya kita perlukan beban 75 Newton. So, daripada asalnya 2 meter, so sehingga 3 meter, iaitu pertambahan dia berapa? 1 meter kan? 3 meter tolak panjang asal 2 meter, jadi pertambahan dia 1 meter. Beban yang kita perlu gantung adalah 75 Newton. Okay, ini berdasarkan graf yang ni lah. Okay. Manakala kalau spring lembut pula, okay, untuk spring lembut, untuk pertambahan ataupun pemanjangan 1 meter, daya yang diperlukan hanyalah 25 Newton. Jadi maksudnya spring lembut ni perlukan daya yang sedikit sajalah, barulah dia boleh panjang 1 meter. Jadi sebab itulah kecerunan spring lembut ni lebih kecil. Okay, boleh faham So kamu kena cari pemanjangan yang sama, kemudian bandingkan dekat graf tu mana nilai daya yang besar. Okay, nilai daya yang besar tu merujuk kepada spring yang lebih keras. Nilai K dia lagi besar. Okay, contoh kalau kita nak kira spring keras kat sini. Okay, untuk spring keras macam biasalah kita kena ambil kecerunan dia, iaitu 75. Okay, 75 Newton kita bahagikan dengan 1 meter. Okay, jadi pemalar dia adalah 75 Newton per meter. Okay, manakala spring lembut pula, okay, 25 Newton bahagi dengan 1 meter. Okay, 25 Newton bagi 1 meter lah dia punya kecerunan dia. Okay, jadi kita dapat 25 Newton per meter.
Dari segi nilai ni pun kita dah nampak dah di mana spring keras. Spring keras nilai pemala dia 75 Newton per meter, itu besarlah. Spring lembut 25 Newton per meter, sebab tu dia dalam kategori spring lembut. Bolehlah setakat ni kita nampak dalam bentuk graf macam mana kita nak lihat kecerunan dia. Dan juga luas di bawah graf untuk tenaga keupayaan kenyal. Sekarang kita lihat yang terakhir untuk had kenyal spring. Jadi dalam definisi tadi kita ada sentuh tentang pemanjangan spring ni, berdasarkan hukum Hooke dia berkadar terus sehingga tidak melebihi had kenyal. Jadi kalau dalam satu graf hukum Hooke tu kita dapat bahawa bentuk garis lurusnya dah berubah. Bila sampai satu tahap di mana graf dia bukan lagi garis lurus, sama ada dia melengkung ke kanan ataupun dia melengkung ke atas, maksudnya titik perubahan graf tu, titik perubahan graf garis lurus tu adalah had kenyal sesuatu spring tu. Katakanlah kita lihat had kenyal kat sini, and then kita buat interpolasi sehingga paksi X dan interpolasi sehingga paksi Y, di mana katakanlah kita dapat dekat sini 50, yang ni dalam Newton, X ni dalam meter. Katakanlah 2 meter. Maksudnya dia punya had kenyal spring ni adalah 2 meter, ataupun daya yang kita boleh kenakan maksimum pada spring tu adalah 50 Newton. Sebab tu dinamakan had kenyal ni adalah daya maksimum yang boleh dikenakan pada suatu spring sebelum spring itu hilang sifat kekenyalannya. Maksudnya bila kita tarik sesuatu spring tu, katakanlah contoh dekat sini had kenyal dia adalah 50 Newton ataupun 2 meter. Bila kita tarik spring tu lebih daripada 50 Newton ni, pemanjangan dia akan jadi 2 meter. Selepas lebih daripada nilai tu, spring tu dia tak akan kembali kepada panjang dan juga bentuk asal. Boleh contoh kalau analogi kita ambil kat sini. Katakanlah spring asal tu, spring asal tu adalah 1 meter. Kemudian kita gantungkan dengan 50 Newton. Kita gantungkan dengan 50 Newton. Ni itulah cikgu ambil 50 Newton. Jadi maksudnya dekat sini dia akan jadi berapa? Panjang asal 1 meter. Kalau kita lihat pada graf ni, pada daya 50 Newton, pemanjangan dia adalah 2 meter. Jadi dekat sini akan jadi 3 meter. Sebab panjang asal 1 meter tambah pemanjangan 2 meter dapat 3 meter lah panjang keseluruhan. Jadi maksudnya bila kita kenakan macam ni, maksudnya spring tu dah sampai pada had kenyal dia. Bila kita letak lagi beban yang lebih, katakanlah kita letak 51 Newton, 3 meter ni dia akan bertambah sikit, and then kita alihkan 51 Newton tadi tu, dia tak akan kembali kepada panjang asal dia 1 meter. Faham? Dia tak akan kembali kepada 1 meter kerana spring tu telah hilang sifat kekenyalannya. Maksudnya dia dah lebih dia punya limit dia. Boleh. Kamu boleh guna cara ni ataupun kamu boleh test had kenyal ni dengan cara, contohlah kamu dah ada pensel atau pensel tekan ataupun pen yang dalam dia ada spring yang kamu dah tak pakai dah. Kamu boleh tarik spring dalam pen tu sehingga sepanjang yang mungkin, and then cuba kamu lepaskan. Dia tak akan kembali kepada panjang asal. Dia akan berkurang sikit dia, and then dah rosak dah. Maksudnya spring tu dah lebih had kenyal dia. Boleh kelas so jadi cikgu rasa itu saja untuk video pengenalan kepada kekenyalan ni. InsyaAllah akan datang cikgu akan bagi tahu pula tentang sistem dalam spring, iaitu sistem bersiri dan selari. Jadi cikgu rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jangan lupa like, subscribe dan share channel cikgu ni kepada kawan-kawan. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.